Islam semakin terancam. Pemerintahan PNBN. Polis menahan seorang pesohor Instagram berhubung kejadian tarian separuh bogel, sekumpulan penari pondan serta pembakaran bunga api di Central Walk ICT di Shah Alam 27 Mei lalu. Ketua Polis Daerah Shah Alam ACP Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, Instafamous dikenali sebagai Cik Lala yang juga penganjur majlis tersebut ditahan pada 29 Mei lalu dan direman sehingga kemarin bagi membantu siasatan selepas tular beberapa rakaman video yang dimuat naik di laman sosial TikTok. Pengadu yang merupakan pengurus Badan Pengurusan Bersama JMB ISOHO ICT membuat laporan polis pada 28 Mei setelah menerima pesanan WhatsApp mengenai aktiviti yang menjatuhkan imej ICT sebagai satu tarikan pelancong di Selangor. Kata Muhammad Iqbal dalam satu kenyataan, menurutnya aktiviti yang diiringi muzik kuat itu dilakukan di kawasan awam berhampiran rumah penduduk. Cik Lala adalah individu yang menyewa unit berkenaan pada kos RM4,000 bagi menganjurkan majlis hari raya dengan jemputan kira-kira 50 orang. Muhammad Iqbal berkata kes disiasat mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan, Seksyen 6 Akta Bahan Letupan 1957 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kes boleh menghubungi Inspektor Nur Syuhada di talian 017 694 2736. Ingat lagi tak ketika Pakatan Harapan masih mentadbir Putrajaya, Muhammad Sajat pergi menunaikan umrah memakai telekong, Menteri Hal Ehwal Agama, Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof diserang oleh wartawan Harakat Daily Aziz Muda. Menerusi artikelnya yang bertajuk Sajat, Mujahid dan Kerajaan PH patut dipersalahkan. Ketelanjuran Sajat, kesilapan Mujahid dan Kerajaan PH. Menurut Mujahid, Muhammad Sajat menampilkan diri sebagai lelaki ketika bertolak ke Mekah dan hanya bertukar kepada pakaian perempuan ketika berada di sana. Akhirnya wartawan tersebut meminta maaf dan memadam artikel fitnah tersebut. Demikianlah salah satu daripada siri fitnah mereka bahawa Islam terancam semasa Pakatan Harapan selain isu tabung haji. Kini setelah mereka berjaya menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan dengan mengkhianati mandat rakyat pada 23 Februari 2020, kejadian tidak senonoh yang dilakukan oleh sekumpulan yang digelar sebagai LGBT tidak juga berakhir. Malah Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Idris Ahmad mengaku bahawa isu LGBT semakin membimbangkan. Kerajaan memandang serius dengan isu berkaitan golongan LGBT yang semakin membimbangkan mutakhir ini. Sebagai negara berpegang kepada agama Islam sebagai agama persekutuan yang menerapkan nilai-nilai moral berlandaskan adat, budaya dan agama, maka LGBT adalah bertentangan dengan agama, moral dan budaya Malaysia. Katanya menjawab soalan Ahli Parlimen PAS Kemaman Cik Alias Hamid pada sesi soal jawab lisan di Dewan Rakyat 10 Mac lalu. Beliau juga mengaku bahawa kerajaan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sudah mengambil inisiatif dengan membangunkan Pelan Tindakan Sosial Islam PTSI 2019-2025 bagi menangani gejala sosial dalam kalangan masyarakat, terutama permasalahan sosial dihadapi masyarakat Islam yang semakin meruncing. Maknanya, pelan itu yang dirancang pada 13 Jun 2019 adalah di zaman Pakatan Harapan masih memegang tampuk kerajaan. PTSI merupakan inisiatif kerajaan bagi menangani gejala sosial dalam kalangan masyarakat kita dengan pelbagai isu seperti penagihan dadah, remaja hamil dan tidak berkahwin, pembuangan bayi, perceraian, gelendangan, penularan virus HIV/AIDS, penagihan arak, seks bebas, sumbang mahram, jenayah jevana, pengamalan gaya hidup songsang dan sebagainya, kata Mujahid di Dewan Rakyat 28 November 2019 ketika menjawab soalan lisan Ahli Parlimen Pasik Tuan Ahmad Tarmizi Sulaiman. Maknanya juga, pemimpin PAS sudah tahu komitmen Pakatan Harapan dalam menangani gejala kerosakan moral di kalangan umat Islam di negara ini. Bukannya Pakatan Harapan tidak berbuat apa-apa kerana kononnya dikuasai oleh DAP. Justru celah mana pula yang dikatakan Islam terancam semasa pentadbiran Pakatan Harapan. Namun mereka terus meratip kononnya ketika itu Islam terancam. Kini gerombolan pemfitnah menyaksikan sendiri hasil pemerintahan mereka yang berslogankan kononnya Islam memimpin perpaduan umat. Sedangkan kini kucak-kacir yang dilakukan oleh kumpulan yang kononnya hendak dibantras itu seperti tidak dapat dikawal. Begitulah jika Allah Subhanahu Wa Taala hendak menunjukkan betapa kebejatan itu berlaku apabila gerombolan pemfitnah mengambil alih pemerintahan kerajaan. Antara amaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada perancang tipu daya dinyatakan dalam Al-Quran pada surah Ali Imran ayat 54.
terjemahannya. Dan mereka yang merancang tipu daya, Allah juga merancang membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik perancang membalas tipu daya. Tuan-tuan, jika kumpulan ini dilihat sebagai berani mencabar undang-undang negara, maknanya apa? Jangan sangka rakyat lupa. Rakyat bukan pandai. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.